Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'a as-samawati wa mil'a al-ard wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih pada Allah Ta'ala. Pada waktu ini Allah beri izin untuk tuan-tuan masih istiqamah untuk hadir duduk dalam majlis ilmu, datang semayang berjemaah. Dan tahniah dan syabas pada siapa-siapa yang hadir qiyam tadi, yang mulai menghidupkan malam-malam Ramadan. Hari itu tuan-tuan, waktu saya, giliran saya untuk tazkirah Ramadan, tuan-tuan dah qiyam mulai terlebih awal. Gelap habis hari itu. Ingat ada hari blackout. Tuan-tuan dah qiyam mulai awal sangat. Pukul 9.30 qiyam mulai dah. Jadi hari ini ada lagi sekali qiyam mulai yang betul, yang sebenarnya. Tahniah tuan-tuan yang datang. Kita sekarang ni alhamdulillah dah masuk hari yang ke 24 daripada bulan Ramadan. Maksudnya kita dah berada pada fasa yang terakhir dah lah. Masih dalam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 hari terakhir ini tuan-tuan, satu waktu yang bukan waktu yang biasa. Dia bukan waktu yang main-main, tapi antara waktu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala, yang paling disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam hadis menceritakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila datang 10 hari yang terakhir Ramadan, Nabi akan lebih bersungguh untuk beribadat pada Allah Ta'ala sampailah ke habis Ramadan. Maksudnya Nabi tak banyak duduk di rumah. Nabi banyak beriktikaf di masjid-masjid. Ini. Jadi inilah juga antara amalan yang selalu dibuat oleh orang-orang Arab. Dalam kalangan mereka bila 10 hari yang terakhir Ramadan, dia buat iktikaf. Masjid menganjurkan iktikaf pada 10 hari yang terakhir. Siap buat pendaftaran lagi. Maksudnya awak dah masuk, tak boleh senang-senang nak keluar. Duduk dalam masjid iktikaf, beribadat pada Allah Ta'ala, sehingga terhasilnya daripada itu keampunan Allah. Batu saya datang qiyam mulai tadi, pagi tadi, pukul 3, pukul 4 tadi, tengok suasana macam negara Arab lah sikit. Maksudnya masing-masing ada tidur dalam masjid. Waktu semayang, suasana macam Palestin. Ada bunyi mercung pula. Ada hama hak 2-3 ekor hak dah reti bahasa ni. Selalu ada. Dalam ramai-ramai mesti ada 2-3 ekor hak dah reti bahasa. Orang semayang qiyam mulai buat tahajud apa semua nak dapatkan kekhusyukan, dia duduk main mercun pula. Pukul 4 pagi, pukul 4.30 pagi, dia duduk main mercun. Ini masalah. Dosalah awak kerana mengganggu ketenteraman orang dalam beribadat. Tuan-tuan, bulan ni satu bulan yang Allah Ta'ala beri keistimewaan yang besar.
Iaitulah Allah buka seluas-luasnya pintu keampunan bagi siapa-siapa yang nak dapatkan keampunan Allah. Nampak ni? Dalam hadis Nabi SAW ceritakan tentang kelebihan dia. Ini janji Nabi. Rasulullah SAW kalau berjanji tak akan mungkinlah, makna janji yang betul daripada Allah. Nabi kata man qama ramadhana imanan wahtisaba. Siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan, yang pertama dengan iman, wahtisaba, yang kedua ihtisaba. Hidupkan Ramadan dengan iman dan juga penuh muhasabah dengan mengharapkan keampunan dan pahala daripada Allah. Janji Nabi, Allah Ta'ala beri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Kita dosa banyak tuan-tuan, banyak. Kalau awak nak bilang satu-satu banyak. Kerana semua orang dia ada masa silam, dia ada masa lampau dia. Masing-masing ada dosa yang lama masing-masing, yang mungkin masih bertimbun yang belum Allah ampunkan. Dosa yang kita buat sebelum daripada ini, Nabi berjanji Allah akan beri keampunan dengan syarat kita melengkapi kedua syarat tadi. Apa dia? Yang pertama, awak hidupkan Ramadan dengan iman. Menghidupkan Ramadan dengan iman ni, apa maksud dia? Dibahaskan oleh para ulama, orang yang hidupkan Ramadan dengan iman ialah mereka yang beribadat apa-apa amal soleh yang dibuat dalam bulan ni, sama ada dia puasa siang hari, dia tarawih malam hari, dia munajat pada Allah, dia baca Quran, dia duduk dalam majlis ilmu, dia sedekah jariah. Semua amal soleh yang dibuat ini mesti dengan iman. Dia puasa dengan iman, dia tarawih dengan iman. Apa maksud dengan iman? Dengan iman dengan makna dia buat satu ibadat, satu amalan itu dengan penuh penghayatan, dengan penuh terbit rasa keinsafan. Mana kalau awak puasa dengan iman, puasa yang bersungguh, puasa yang penuh dengan penghayatan. Ramai orang puasa, ramai orang puasa, ramai yang tak pakai tudung pun puasa, yang tak semayang pun puasa, yang ambil rasuah pun puasa, yang suka fitnah orang pun puasa. Puasa ni ramai orang puasa, tapi hakikatnya dia puasa dengan iman ke tidak? Orang yang puasa dengan iman ialah mereka yang puasa dalam keadaan penuh penghayatan, dengan mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Daripada puasanya itu terbit sebuah keinsafan untuk dia balik kembali pada Allah. Hak ni dipanggil darjat taqwa. Ya Allah kata kutiba alaikumusiyam tu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa supaya kamu dapat takwa daripada Allah Azza wa Jalla. Sekian ramai hari ini orang yang berpuasa di siang hari bukan dengan iman. Dia puasa sekadar melengkapi hukum fiqh saja, bagi sah puasa. Maksudnya apa dia? Daripada subuh awak tak makan sampailah waktu maghrib, hukum fiqh kata sah. Tapi terima tak terima amalan itu belum tentu Allah terima. Nampak ni? Kerana ada orang bagi dia bila dia puasa, dia hanya tak makan tak minum saja. Hakikatnya mata tengok benda haram, hakikatnya mulut mengumpat orang, hakikatnya hati tidak khusyuk dalam dia berpuasa. Orang yang benar berpuasa dengan iman, menghidupkan Ramadan dengan iman, dengan puasa dia, mereka yang terbit daripada puasanya itu sebuah keinsafan, rasa nak balik pada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah. Itu maksud dia. Jadi termasuklah juga mereka yang menghidupkan Ramadan dengan iman ialah mereka yang beribadat tarawih pada malam hari. Tarawih ni dia ada pada bulan Ramadan sahaja, bulan lain tak ada tarawih. Allah syariatkan tarawih dalam bulan Ramadan adalah kerana nak menghidupkan malam-malam bulan dalam bulan tersebut dengan ibadat, dengan sujud awak pada Allah, dengan bacaan Al-Quran.
Batu orang ramai bila dia tengok orang semayang tarawih, dia pun buat tarawih juga. Hakikatnya sekian ramai orang yang buat solat sunat tarawih, dia tak dapat apa pun daripada tarawih dia kecuali penat saja. 8 rakaat buat, betul tak? 8 rakaat dia dapat penat, dia tak dapat apa pun, dia tak ada penghayatan. Kerana awak tidak bertarawih dengan iman. Maksud bertarawih dengan iman ialah awak buat bersungguh, penuh penghayatan, menghayati bacaan imam, sehingga daripada situ terbit rasa keinsafan. Bila balik daripada tarawih, memberi kesan dalam hati, berbekas dalam hati, sehingga daripada solat itulah bila kita ada terbit sebuah pengharapan, ihtisaba, berharap sungguh supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang banyak. Hari ni orang semayang tarawih, dia tengok orang semayang, dia semayang, tak ada feeling. Bila tak ada feeling, tak ada penghayatan, lama-lama awak jadi boring. Bila boring, jadi semayang rasa nak cepat habis. Sekejap sebentar tengok jam, tengok Tok Imam baca panjang, tak panjang sungguh Tok Imam ni baca. Dia jadi boring. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, benda ni berlaku sejak puluhan tahun yang lampau. Bila makin dekat nak habis Ramadan, kita akan dapati jemaah makin berkurang. Dia tak sebagaimana malam pertama ketika diumumkan puasa, esok puasa, malam tu tarawih. Tuan-tuan tengok sampai belakang. Betul ke tidak? Belakang. Baru ni saya datang tarawih tempat tuan-tuan, jemaah lebih kurang separuh sini depan tu. Dekat haji baju color benda baju haji tu, color pink tak pink gitu. Kat situ jemaah duduk kat situ, ataupun kurang lagi. Sebab apa dia makin berkurang? Sebab sekian ramai orang yang tarawih, dia tak faham apa tujuan tarawih. Dia tak nampak tarawih ni hanya sekadar semayang, rokok sujud, penat saja. Ini orang yang macam ni bukan dikira orang yang menghidupkan Ramadan dengan iman. Orang menghidupkan Ramadan dengan iman, Nabi kata man qama ramadana imanan, awak hidupkan Ramadan, apa aktiviti amal salih yang awak buat mesti dengan iman, termasuk tarawih. Batu tarawih ni ialah supaya Allah ampunkan dosa-dosa yang banyak. Kita kena faham, di setiap kali kita semayang tarawih, waktu kita rokok, waktu kita sujud, waktu itulah Allah beri sepenuh perhatian pada hamba-hamba dia. Nak tengok siapa yang ingin sujud merintih pada Allah, siapa yang sanggup berdiri lama kerana Allah, siapa yang sanggup sujud lama kerana Allah Ta'ala dalam tarawih. Dia tarawih ni tuan-tuan, dia bukan hanya tentang semayang. Tarawih ialah tentang sifat solat tersebut. Sebab tu nama dia tarawih. Awak semayang dalam keadaan penuh ketenangan, penuh penghayatan, berehat-rehat. Kerana kita di siang hari kita puasa dengan begitu penat, di malam harinya kita beribadat dalam keadaan tidak tergesa. Hari ni orang sibuk nak habis cepat, kalau boleh sibuk nak berhenti sebelum pukul 10, habis siap belaka dah. Lepas tu sekejap sebentar dia tengok jam, tengok ke jam. Jadi tak sabar-sabar nak habis 8 rakaat, kerana lepas tu nak balik terus, nak bantai moreh. Itu sebab witir pun tak buat. Orang yang hidupkan Ramadan dengan iman, dia tarawih betul-betul kerana mengharapkan keampunan Allah Ta'ala, penuh penghayatan, menghayati bacaan imam. Dan bila mana habis saja 8 rakaat, ada witir, maka dia ikut, dia tak balik. Hari ni ramai orang bodoh, dia balik. Tok Bilal kata autiru wa majidu, tarik sampai keluar nak tekak ni, tapi dia balik. Muka masa balik tu, masa bangun nak balik tu, muka tak ada rasa bersalah langsung. Muka dah lah huduh dah, tak ada bersalah langsung, balik witir. Sedangkan Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu ka qiyamil lailah. Siapa-siapa yang sesungguhnya, siapa-siapa yang berdiri bangkit dengan imam, dia semayang berjemaah, dia ikut imam sehinggalah imam habis witir, tak balik dia, kutiba lahu ka qiyamil lailah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
dituliskan pahala baginya seolah-olah dia bangun beribadat sepanjang malam. Malam dalam Islam ni dikira waktu maghrib sampai subuh ni malam. Ditulis pahala baginya. Ada orang disilap faham. Dia kata, ustaz, witir ni bukan afdal kita buat seorang-seorang ke dekat rumah? Ya, betul. Itu bulan lain. Bulan Ramadan Allah beri kelebihan. Awak buat witir dengan imam, diberi pahala, ditulis pahala amalan yang banyak. Batu kita, tuan-tuan, ini adalah suatu trend yang mengarut. Nampak ni? Akhir-akhir Ramadan makin lama makin tak ada orang. Kerana apa dia? Dia tak nampak tarawih itu satu benda yang penting. Bagi dia tarawih dengan dia ni tak ada kena-mengena. Tak datang pun tak apa, datang pun tak ada masalah. Yang awal-awal datang ramai-ramai itu buat benda hari tu, buat semayang, untuk semayang saja. Tapi tak ada penghayatan. Bila jadi boring dia tinggal. Rugi saja. Sebab tu kita kalau boleh, tuan-tuan yang dengar kuliah subuh pagi ni, kita kalau boleh jangan termasuk dalam kalangan orang-orang yang meninggalkan tarawih. Ya, dia sunat, memang betul dia sunat, tapi mempunyai kelebihan yang sangat besar, yang mana Allah Ta'ala beri pandangan kasih sayang sepenuh perhatian ketika mana orang buat tarawih. Kalau betul tuan-tuan sibuk macam mana sekalipun tak sempat buat berjemaah dengan imam di masjid, balik di rumah buat seorang-seorang. Tarawih tak mesti berjemaah, afdalnya berjamaah. Tapi kalau betul sibuk, tak sempat, kerja dan sebagainya, penat, balik buat kat rumah. Buatlah pukul 12 malam, pukul 2-3 pagi, waktu tahajud tu buat tarawih kalau tak sempat. Yang afdal dengan imam. Jangan kita mengekalkan suatu trend, suatu adat sehingga puluhan tahun lamanya. Tahun lepas pun macam ni perangai, 2 tahun lepas pun macam ni, 3 tahun lepas pun macam ni. Asal dekat nak habis Ramadan, kita tinggal witir, kita tinggal tarawih. Tak betul. Batu tarawih kena ada penghayatan. Masjid, tuan-tuan ni, kalau ikutkan tak ada sebab untuk kita tak menghayati tarawih. Dia nak menghayati dalam ibadat ni, tuan-tuan, dia banyak cara, kaedah. Antaranya confirm lah, of course kita punya ni keselesaan. Banyak tempat surau yang tak ada tak ada keselesaan, macam aircon tak ada, macam tu walaupun aircon tak ada tapi kipas besar dia. Ni kalau pasang lajunya aku rasa terbang masjid ni. Dia kipas macam kipas helikopter. Duduk santai-santai rasa tak? Dia macam rasa duduk tepi pantai. Cuma bahang kepanasan tu biasalah, nama pun Ramadan. Lagi pula kita tarawih dekat Malaysia, bukan dekat kutub utara. Nampak ni? Biasalah, ada angin sikit selesa. Kapek pula selesa dah. Speaker pula puas hati. Lebih kurang Masjidil Haram dah. Ada 3 tempat je hak special speaker. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Islamiah. 3 tempat je hak special. Nampak ni? Tak ada sebab. Setengah tempat speaker kapek lembut. Kapek pasang kapek raudah. Kira semayang tu macam betul-betul semayang raudah dah. Dah ayah pergi Mekah. Aircon sejuk tapi speaker out. Macam mana awak nak khusyuk semayang kalau speaker kancur? Sebab tu saya pesan pada AJK masjid, mana-mana tempat saya beri ceramah, saya kata apa dia? Antara elemen yang penting yang mesti ada dalam masjid ni, selain daripada aircon dengan kapek, speaker mesti kena ambil berat. Jangan buat macam remeh sangat speaker ni. Sebab apa? Dia beri kesan kepada penghayatan solat. Saya nak sebut sebab apa di Mekah, di Madinah awak tak rasa boring semayang. Kita tak rasa boring, tak rasa penat, kita tak rasa letih, bahkan rasa seronok nak semayang berjemaah. Sebab speaker dia power. Harga juta-juta speaker. Dia spend dekat speaker saja juta-juta. Sekali dia baca saja sampai keluar orang semayang, dengar punya sedap sound speaker. Tak bingit. Nampak ni? Tuan-tuan, setakat yang saya duduk round-round masjid di Malaysia ni, Masjid Islamiah ni antara masjid yang mempunyai sound system yang sedap.
Jadi tak ada sebab pun tuan-tuan tak khusyuk dalam sembahyang. Nampak ni, tak menghayati tarawih. Imam pula bukan imam calang-calang imam. Ustaz Syahir ada. Saya dimaklumkan ada lantikan baru pula. Beberapa lagi orang imam. Orang muda belaka. Nampak tu? Orang muda belaka. Mana orang muda bacaan dia segar sikit. Betul tak? Kalau hak dah berumur ni segar juga, tapi dia bunyi klasik lah. Sopan santun. Dia bunyi gitu. Kalau orang muda, tengok Ustaz Syahir baca subuh dia. Layan tak? Dia tak rasa penat. Sebab apa? Speaker punya sedap. Saya lepas main subuh, saya pergi wirid kat belakang. Saja nak dengar speaker belakang. Speaker belakang pun power juga. Kan Ustaz Syahir wirid kan? Relax tak? Speaker power. Jadi ini antara faktor dia. Jadi kalau betul awak nak hidupkan Ramadan ini dengan iman, biar ada penghayatan. Nampak ni? Biar ada penghayatan. Maksudnya awak puasa siang hari, puasa yang sungguh mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Tarawih di malam hari pun sama juga. Kita tarawih mengharapkan pahala dan keampunan Allah. Baru ada feeling. Sebab apa? Kalau kita semayang setakat semayang, rokok sujud, balik-balik, betapa ramai orang balik daripada tarawih, dia tak terkesan dalam hati dia. Sebab tak ada muhasabah, tak ada ihtisabah ketika mana tarawih. Sebab tu Nabi kata hidupkan Ramadan dengan iman, ihtisabah. Dalam tarawih masukkan elemen itu. Contoh awak baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masa dengar hayati baca imam, dalam hati teringat dosa-dosa lampau. Ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah. Teringat maksud dalam semayang, awak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Engkaulah Rabb, Tuhan yang menguasai, yang mentadbir alam ini ya Allah. Aku kecil ya Allah. Nampak ni? Barulah kita ni jadi rasa khusyuk semayang. Masa awak rokok, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, baca kan? Subhana Rabbiyal Azim. Masa rokok, kita menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Masa tarawih, sebab waktu itu Allah beri sepenuh perhatian kepada hamba-hambanya yang bangkit qiyam beribadat ketika tarawih. Awak hantar dahi ke lantai untuk sujud pada Allah, masa tu hinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah sebelum daripada ini. Engkau yang maha satu, aku minta dengan barakah bulan Ramadan ini, aku bertawassul dengan kebesaran namamu yang maha suci, ampunkan dosa-dosaku ya Allah dengan barakah daripada Ramadan. Kalaulah betul bulan ini kau buka seluahnya pintu-pintu langit, pintu-pintu keampunan, maka sujudku kali ini ya Allah minta ampun. Dalam hadis yang sahih Nabi sebutkan bahawa tidak ada waktu yang paling dekat antara Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya kecuali dalam setiap kali awak sujud pada Allah ketika semayang. Masa sujud Allah paling dekat dengan hamba-hamba dia. Terutama ketika mana awak beribadat pada malam hari dalam bulan Ramadan, waktu tarawih, waktu witir, waktu tahajud, Allah dekat. Apa-apa yang awak minta, yang awak lafaz, semuanya, every single word Allah Ta'ala dengar satu persatu, dan Allah beri pemakbulan terhadap doa-doa itu. Tapi awak semayang tarawih, kadang-kadang orang semayang, dia tak ada penghayatan semayang, mati sting dah macam bahar ketum, macam minum ketum dah pagi tadi, mesti tak boleh, dia tak boleh gitu. Bila awak tak ada penghayatan, dia jadi satu masalah yang besar. Nampak ni? Batu tuan-tuan, saya nak pesan, sempena 10 hari yang terakhir ni, kita masih ada lagi berapa hari saja yang berbaki. Nampak? Hari ni 24. Kita raya tak tahu lagi lah, sama ada hari Jumaat 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumaat depan ataupun pada hari Sabtu. Dia bergantung kepada penampakan anak bulan lah. Ru'ya, dalam hadis Nabi kata tengok anak bulan. Kalau hari Khamis tu diteropong tengok nampak anak bulan, maka 1 Syawal jatuh hari Jumaat.
Kalau 1 Syawal kata jatuh hari Jumaat, bermakna Jumaat yang semalam tu Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dan kita ada seminggu lagi. Hari ni hari Sabtu tak? Hari Sabtu. Sama ada Sabtu next punya Sabtu ni awak raya ataupun Jumaat. Itu kita tak tahu lagi. Ada orang dia marah pula ke kerajaan. Dia kata menata benda kerajaan. Beritahu awal-awal lah raya bila, Sabtu ke Jumaat. Orang nak siap beli baju raya, nak balik beraya, nak setting perjalanan, macam-macam. Orang ni orang jahil. Memang dah. Betul tak? Sedangkan dia bukan ikut kerajaan. Dia kena tengok anak bulan. Kalau kata tak nampak apa-apa hari Jumaat, tak nampak, maka cukupkan 30 hari bilangan puasa, maka dikira beraya hari Sabtu. Nampak ni? Baiklah, tak kisahlah raya bila. Katakanlah raya Jumaat, raya awal, kita raya awal, kita solat raya macam biasa, kita beribadat, kita takbir raya, tak ada masalah. Apa-apa yang datang hukum daripada Allah Ta'ala kita patuh. Cuma sebelum nak datang hari tersebut, awak masih ada lagi berbaki beberapa hari menghabiskan Ramadan. Jangan ada suatu hari pun yang berlalu dalam bulan ni, sikit lagi berbaki ni, tanpa kita munajat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Saya faham ramai orang dah makin hari makin sibuk dengan persiapan raya, tapi jangan sampai kita melalaikan dalam urusan menghidupkan bulan Ramadan ini. Nampak ni? Patutnya makin akhir Ramadan makin kita rasa sayu hati, makin bersungguh beribadat, kerana sebab kita tak tahu Ramadan tahun depan kita sempat ke tidak lagi. Sempat ke tidak lagi, wallahu a'lamu bissawab. Mana kalau bulan ni awak mensia-siakan untuk tahun ni ibadat dalam bulan Ramadan, katakanlah tahun depan meninggal, tak sempat Ramadan tahun depan meninggal, rugi, sangat rugi. Batu tuan-tuan, penuhkan masjid-masjid. Penuhkan masjid-masjid. Tak kisahlah awak kat mana sekalipun. Katakanlah nak balik kampung awal, berterawihlah dekat masjid-masjid di kampung-kampung. Supaya apa dia? Kita jangan tinggalkan amalan ini. Kerana tawaran ini dia hanya terhad pada bulan Ramadan saja. Masuk 1 Syawal, tak ada terus tarawih. Tak ada terus tarawih. Awak buatlah tarawih macam mana pun lepas 1 Syawal, tidak sah dah lah. Kerana tarawih hanya valid pada bulan Ramadan. Sebab tu saya kata jangan mensia-siakan benda ni. Ibadat sungguh-sungguh, insya-Allah. Tapi tuan-tuan, saya respect. Masa malam saya datang hari tu, ni kena bagi kredit juga ah. Kan hari tu kan tiba-tiba blackout. Saya tak pelik dengan suasana tu, sebab masa saya belajar dekat Yaman dulu, Yaman ni negeri yang selalu tak ada api. Dia tak ada elektrik. Sehari 2 jam je. Jadi kita orang memang selalu bergelap. Tuan-tuan semayang sini tiba-tiba gelap. Oh, bising jemaah ni. Mula-mula budak-budak kan, bising. Kanak-kanak ni dia bising, dia takut ada caki datang hantu. Dia takut. Jadi yang paling saya respect imam hari tu. Dia tarik suara kau-kau sampai habis 8 rakaat 3 witir tu, terus jadi Ramli Sarik. Suara serak macam Ramli Sarik dah cakap. Siap tu imam. Patutnya masjid bayar elang lebih sikit untuk imam malam tu. Dengan Tok Bila sekali. Oh, tu 2 orang ni memang champion tukar tekong. Berpeluh-peluh ni muka ni. Muka biru. Muka biru tukar peluh-peluh. Tapi kerana nak bawa tarawih ni, steady lagi, henjuk. Allahu Akbar. Mula-mula tu okey lagi. Dah masuk witir rakaat ketiga tu, tak ada lah. Teratai bunga indah Ramli Sarik. Tu dia. Lepas tu pula jemaah. Jemaah memang tak ada seorang balik. Adalah 2-3 orang hak balik. Selebihnya majoriti stay sampai ke habis. Gelap pun gelap lah. Gitu. Hari lain masa cerah, masa tak blackout, awak balik. Lepas 8 rakaat balik. Hari tu tak balik. Jadi malam esok Abang Khairul, malam ni tutup api. Baru orang tak balik. Aku pelik puak-puakmu ni. Masa cerah, au tiru macidu mu balik.
Malam baru ni masa blackout tak ada orang balik. Tak jumpa pintu ke gelap ke wallahu alam. Jadi malam ni kena tutup. Pelik-pelik. Jadi itulah antara tazkirah ringkas. Di subuh-subuh ni tak boleh serius sangat tuan-tuan. Takut ngantuk mata. Saya pun tak boleh lama-lama ni. Maklumlah tuan-tuan, bila kita bercakap banyak kita cepat haus. Bila kita cepat haus kita tak boleh minum. Ya tak? Jadi saya berhenti cukup setakat ni dulu lah untuk kita punya tazkirah yang ringkas ini. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum saya berhenti ni, ada beberapa perkara saya nak sebut. Yang pertama, saya nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Kalau tuan-tuan buat rumah terbuka, jangan buat dak reti bahasa lah jemput saya kan. Kerana kita suka makan-makan ni. Yang kedua, kita ada bawa tabung macam biasa, tabung tahfiz ni. Sempena keberkatan akhir Ramadan ni tuan-tuan, ni waktu yang sebenarnya Allah beri gandaan pahala yang banyak sangat. Sama ada awak qiyamul lail, semayang, duduk majlis ilmu, kita baca Quran, sedekah, semua itu pahala berganda. Kerana ini termasuk dalam 10 hari yang terakhir. Tuan-tuan pakat-pakat support, pakat-pakat beri. Kalau ada zakat yang nak beri zakat harta pun boleh. Kita salurkan tempat kita ramai asnaf yang kita boleh salurkan. Dan macam biasa saya buka wakaf satu bahagian RM50 saja. Wakaf ni wakaf pendidikan dan juga kebajikan untuk kita punya tahfiz dan juga pusat ngaji yang kita ada. Tuan-tuan bolehlah sama-sama kita pakat-pakat infak. Mudah-mudahan Allah beri pahala yang besar di saat-saat akhir Ramadan ini insya-Allah. Jangan lupa, saya selalu pesan pada jemaah kita supaya selalu niatkan pahala untuk arwah di saat kita buat satu-satu kebajikan, terutama sedekah. Ya Allah, kalau ada pahala wakaf aku ni mengambil keberkatan 10 hari terakhir Ramadan, aku hadiahkan untuk mak ayah aku. Kalau dia orang kena azab di barzah, ya Allah, dengan asbab kebaikan aku hadiahkan kat dia ni, hentikanlah azab tersebut. Ni yang diajar oleh para ulama. Ambil itu yang pertama. Ni saya ada buku wakaf tu bawa. Yang kedua tuan-tuan, saya ada bawa satu ni, saya bawa spray. Spray ni bukan nak jual pun, saya nak beri percuma hadiah untuk jemaah kita yang berwakaf. Untuk orang hak wakaf ni, satu bahagian kita bagi free satu. Spray ni bau wangian Raudhah Madinah. Saya baru balik Mekah hari tu, sebelum puasa, 2-3 hari sebelum puasa tu saya sempat di Mekah. Setiap kali saya pergi ke Mekah, biasanya memang kita balik Malaysia tu kita teringat bau-bau dekat sana. Sana tuan-tuan dia ada memory dia, terutama bau. Nampak ni? Bau ni Allah Ta'ala jadikan dia lekat pada ingatan. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan, bila kita bau sesuatu, dia akan mengingatkan kita kepada sesuatu peristiwa, jadi kenangan. Tuan-tuan bau baju isteri tak? Kita bau, teringat dia pakai perfume ni. Tapi orang yang pergi di Madinah ataupun Mekah, dia ada bau dia. Tuan-tuan biasa pernah masuk Raudhah tak? Kalau hak biasa pergi ke Mekah buat umrah, biasa insya-Allah Allah izinkan masuk dalam Raudhah. Semayang di tepi makam Nabi SAW. Rasulullah duduk kat tepi awak semayang dekat situ. Kapek Raudhah ni dia bau lain, jadi bau dia. Jadi saya bawa bau tu, saya bawa balik. Kalau nak semayang, saya akan sembuh. Saya akan sembuh tempat sujud. Supaya bau Raudhah tu melekat. Bila awak sujud, betul-betul dia rasa bau mengingatkan pada bumi Madinah. Ambil Kalau tuan-tuan tak nak wakaf sekalipun, nak ambil spray saja, barulah kita buka ruang untuk beli sambil menderma. Ambil satu RM25 je. Sempena akhir Ramadan ni saya buat promosi, saya nak perhabis. Tuan-tuan ambil 5 100. Ambil niat beli sambil menderma. Kalau hak tak bawa duit pagi-pagi apa semua ni, nak ambil dulu bank-in pun boleh juga, tak ada masalah. Macam biasalah ambil dulu bank-in. Tapi saya mohon lepas ambil itu tolong pastikan betul-betul bank-in.
Jangan melepas ambil sembuh dah baik mampu kerah aku. Jadi jadi ambil lah sembuh. Dia untuk kain fabrik comel ni, bau raudhah wangi sangat. Dia melekat, bau dia kuat. Feeling tu ada masa sujud. Teringat masa kita beribadat dalam raudhah di bumi Madinah. Boleh baik. Kalau tuan-tuan terlupa nak baik lama, sebab ada juga dulu kan saya buat CD album, ramai orang lupa nak baik, bertahun-tahun tak baik. Kalau terlupa, last kali mati meninggal, saya halalkan, tak ada masalah. Kalau betul-betul terlupa, kadang-kadang memori kita tak kuat tak, terlupa nak baik, saya halalkan. Tapi kalau tuan-tuan buat lupa, saya doa jadi bengong. Jangan main. Kalau buat lupa, siap. Kalau betul-betul terlupa, kita halal. Ambil lah, stok tak banyak pun boleh. Siapa wakaf ni saya beri cuma je satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.